Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi dalam video ni saya nak tunjukkan cara untuk kita melukis elips. Okay, soalan dia, bina satu elips penuh dengan menggunakan kaedah bulatan sepusat apabila diberi AC paksi major dan BD sebagai paksi minor. Okey, untuk melukis elips ni dia memerlukan paksi major dan juga paksi minor. Jadi kebiasaannya paksi major ni akan lagi panjang daripada paksi minor. Okey, so kat sini paksi major dia adalah A dengan C melintang dan paksi minor dia adalah B dan D secara menegak. Jadi okey, paksi minor dia menegak dan paksi major dia melintang. Jadi elips dia akan dilukis secara macam ni, secara melintang lah. Bentuk dia macam ni. Kalau terbalik pula, apabila paksi minor dia adalah melintang dan paksi major dia menegak, jadi elips awak akan menjadi bentuk macam ni lah. Dia bergantung kepada paksi. Okey, jadi dekat soalan ni dia dah berikan paksi. Jadi kita boleh terus buat lah. Okey, jadi yang pertama awak kena lukis bulatan. Okey, kita lukis dekat paksi major dahulu. Jadi bulatan ni, pusat bulatan ni di tengah-tengah ni lah. Jangan buat bulatan kat sini pula. Okey, pastikan dia kena betul. Lepas tu buat check dekat C pula, baru buat bulatan. Okey. Okey, dah siap untuk bulatan paksi major. Kemudian buat pula bulatan untuk paksi minor. Okey, dah buat. Lepas tu awak check dulu. Alamak, terjatuh pula. Okey, garis sikit. Okey. Okey, jadi bulatan untuk paksi minor. Jadi langkah seterusnya, awak kena bahagikan bulatan ni kepada 12 bahagian. Jadi macam mana nak bahagi kepada 12 bahagian? Okay, first awak kena panjangkan dahulu garisan paksi minor. Okey, gunakan awak punya set square lah. Okey, untuk buat elips ni saya galakkan awak semua dah tampal awak punya kertas ni supaya dia tak bergerak, dan kemudian awak kena menggunakan awak punya sesiku T ni untuk memudahkan awak buat kerja lah. Sebab apa? Sebab lepas ni kita kena bahagi 12. So cara dia, kita kena menggunakan set square yang ada 30-60 ni. Okey, cara dia adalah awak just gariskan sahaja. Okey, pada tengah ni kan. Okey, tips dia awak letak pensel kat tengah. Okey, lepas tu awak just garis. Kemudian awak pula pusing pula macam ni. Okey, letak kat tengah. Okey, garis. Okey, tak apa. Sekarang kita buat je dulu. Okey, pusing pula. Awak garis. Jadi senang, hanya menggunakan set square saja. Dan untuk 30 pula. Okey, jadi ni tak sampai kan, awak buat dulu yang bawah. Okey, kena kat tengah, awak garis. Dan awak ataskan sikit. Okey, kat sini. Okey, dah betul kat tengah. Awak garis. Okey, kita dah bagi kepada 12 bahagian. Sebab apa? Okey, sebab satu ni bersamaan dengan 30 darjah. Jadi 360 bahagi dengan 30 sama dengan 12. Itu dia punya kira-kira dia lah. So kat sini 30, sini 60. So tak payah nak guna apa? Nak guna awak punya protector ke apa kan, nak kukur, awak just garis saja guna set square ni. Okey, dah siap untuk bahagi kepada 12 bahagian. Okey, langkah seterusnya kita kena buat
garisan untuk kita cari titik persilangan dia. Okey, tips dia, apabila paksi minor awak menegak, okey, jadi daripada bulatan yang major ni, dia kena menegak juga. Okey, macam mana? Okey, awak kena buat macam ni lah. Saya tunjukkan. Okey, cara dia yang ni, kita kena gariskan ke bawah. Okey, senang guna yang ni terus lah. Okey, kalau macam ni, kita boleh terus garis atas dengan bawah, sebab bulatan dia akan sama. Okey, yang ni pun awak kena gariskan ke atas. Kita kena ikut kita punya garis paksi minor kita, sebab paksi minor kita menegak. So daripada bulatan luar ni kita kena buat menegak juga. Okey, yang bahagian atas ke bawah, yang bahagian bawah ni ke atas. Takkan awak nak garis ke bawah pula kan? Ni nak cari titik persilangan kat mana? Jadi kat sini pun sama. Yang bawah ni ke atas, yang garisan dekat, yang bulatan dekat atas ni kita ke bawah. Okey, panjang dia tak kisah, tapi awak kena agak-agak, sebab lepas ni kita kena buat garisan melintang pula. Nanti awak tengoklah. Pastikan dia bersilang ya. Dekat sini awak kena pastikan dia bersilang. Kalau dekat sini dah salah, nanti awak nak buat elips akan lari. Semua salah. Okey, kita dah selesai untuk buat garisan menegak, dan kemudian kita kena buat garisan melintang pula daripada bulatan minor ni. Tadi bulatan major kita buat menegak, bulatan minor ni kita kena ikut garisan major. Dia pening sikit kan. Jadi tips dia, awak hanya ingat bila garisan minor awak menegak, jadi daripada bulatan major awak kena buat garisan menegak juga. Itu tips dia. Lepas tu yang lain tu berlawanan dengan yang tadi lah. Kemudian awak kena buat garisan melintang. Daripada bulatan minor ni kena melintang sampailah dia kena dekat garisan menegak tadi. Itu dia punya kata fungsi dia lah. So dekat sini akan ada titik persilangan. Jadi bila awak nak garis menegak tu, pastikan dia lebih kurang dekat sini lah. Jangan sampai habis. Awak agak-agak je, nanti dia akan persilangan dekat sini. Okey, yang lain pun sama. Okay, yang bahagian kiri awak melintang ke kiri, yang bahagian kanan awak melintang ke kanan. Jangan awak buat macam ni pula, bahagian ke dalam pula. Sebab ke dalam ni tak ada dia punya garisan yang menegak tu kan. Okey. Dia akan keluar. Okey, selesai. So kita dah ada persilangan 1 2 1 2. Okey, semua dah bersilang. Jadi kita punya elips akan bentuk macam ni. Okey, daripada sini akan ikut titik persilangan ni. Titik persilangan ni akan kena dekat A. Okey, bersilang. Jadi untuk buat dia punya garisan melengkung dia, kita kena guna French curve. Perancis. Curve Perancis. Okey, jadi awak punya sisi kuti kena letak ke tepi. Sekarang dah tak pakai dah. So kita kena guna French curve. Cara dia macam mana? Okey, cara dia awak kena letak awak French curve ni kena dekat dia punya setiap titik persilangan tu. Awak agak-agak. Okey, awak cari sampai dia kena dekat titik persilangan sampailah hujung. Sebab ni kan, okey, sini dia akan jadi A, sini C. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Kalau tak boleh ke sini, awak kena guna yang belakang ni pula. Okey, saya dah dapat dah. Sebelum awak garis tu, awak jalankan dulu awak punya French curve ni lah. Jalankan dulu, takut dia tak kena kan. Macam buat lakaran dulu. Okey, dia kena satu. Okey, tak kena kat sini. So awak kena betulkan sikit.
Bila dah jumpa, awak dah yakin, awak just garis. Okay, dia tak semestinya awak suruh garis terus sebab yang ni dia dah lebih kan. So, bila awak dah garis kena dekat dua persilangan ni, awak sambung pula dekat sini. Okay, kasih dia agak-agak, aduh. Okay, agak-agak dia melengkung cantik tu. Okay, awak terus garis. Sambungkan. Okay, kita dah dapat satu persilangan. Okay, yang lain pun awak kena buat benda yang sama. Okay, kalau awak tak ada French curve ni, awak boleh menggunakan awak punya pembaris yang boleh berbengkok ni ha. Ini. Cara dia adalah awak ikut dia punya lengkuk dia. Okay. Bila awak dah dapat, awak terus garis. Okay, awak check dulu. Okay, lepas tu terus. Kalau tak dapat 3 titik, awak buat satu-satu lah. Pastikan dia punya garisan dia smooth kalau tak dapat smooth tu, cuba cari sampai dia smooth. Dia tak perlu perfect. Yang penting dia ada bentuk. Okay. Kalau dapat buat perfect tu baguslah. Okay, ni lari sikit tak apalah, ni saya nak tunjukkan cara je. So, yang bawah pun sama juga. Awak kena buat sampailah dia bentuk elips. Okay, jadilah bentuk elips. Tapi kat sini dia lari sikit lah. Pastikan bila awak nak buat tu, dia akan kena dekat setiap persilangan sampai dekat hujung. Bukannya macam ni. So, kita dah siap untuk kita punya elips. Untuk soalan yang pertama. Okay, untuk soalan kedua pula, dia bagi paksi minor dia melintang dan paksi major dia menegak. So, bentuk elips dia akan jadi macam ni. Jadi, macam yang saya cakap tadi. Okay, kalau dia punya paksi minor dia melintang, so daripada bulatan major ni awak kena buat satu garisan melintang juga. Jadi, awak kena faham lah ataupun awak ingat formula tu lah. Okay. Cara buat dia sama je. Tapi dia punya cara lukis dia berbeza lah dengan yang tadi. Sebab ni paksi minor dia menegak dan ni paksi minor dia melintang. Okay, saya nak tunjukkan cara lain untuk kita bahagikan bulatan ni kepada 12 bahagian. Iaitu cara dia, okay, awak guna jangka lukis. Awak buka ikut jari daripada hujung ni sampailah ke pusat bulatan. Okay, bila awak dah buat, awak lock. Dan daripada hujung ni, awak tandakan dekat atas. Yang ni tandakan dekat bawah. Okay, daripada hujung ni betul pindah ke hujung atas pula. Pastikan betul-betul. Betul aku tanda. Okay, lepas tanda belah kanan, awak tanda belah kiri pula. Pindah pula ke bawah. Cara ni sama dia. Teknik ni sama macam sudut. Kita buat garisan sudut.
60 darjah. So awak boleh garis sini ke tengah sampai ujung. Okay, kita tunjuk ya. Okay, daripada sini ke tengah dia akan kena dekat ujung. Nampak sini sikit. Pastikan dia betul-betul kena tepat lah. Lepas tu saya galakkan awak guna set square je lah. Lagi senang, lagi mudah. Tak perlu awak nak buat apa, titik persilangan kat sini-sini kan. Guna awak guna set square. Sebab apa? Okay, sebab apa kalau kita buat guna jangka lukis ni dia akan bahagi kepada 12. Sebab daripada kita punya, kita dah belajar kan apa, kita punya garisan sudut. Okay, daripada sini kalau nak buat 60 darjah macam mana? Sini kita buat satu lengkung. Kemudian daripada sini tak payah tukar, awak just tandakan. Okay, jadi bila awak garis dia akan jadi 60 darjah. 60 darjah. So kat sini bila awak tanda dekat sini, kat sini akan jadi 60. So yang lebihnya akan jadi 30. Sama juga bila awak tanda kat sini. Okay, sini akan jadi 60, sini akan jadi 30. Itu dia punya reason lah untuk saya explain. Kalau awak kata pelik kan cara ni kan. Okay, itu sahaja untuk ellipse. Terima kasih.